Selamat pagi, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Kabinet Anwar beri kejutan biadab terhadap masyarakat sivil. Suraan. Aktivis hak asasi veteran dan bekas ahli parlimen Hua Kiang Song menjadi tokoh terbaru membuat kritikan terbaru terhadap kabinet. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan gerakan reformasi yang sudah lama diperjuangkan Presiden Parti PKR itu, di samping menyifatkan ia kini hanya tempat kelas termasuk ahli politik yang mempunyai kepentingan sendiri. Hua yang merupakan ahli parlimen Petaling Jaya dari 1990 hingga 1995 dan kini mengetuai kumpulan hak asasi manusia Suaram berkata, kabinet yang diumumkan Anwar adalah kejutan yang biadab bagi aktivis masyarakat sivil susulan pelantikan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai salah seorang daripada dua timbalan Perdana Menteri serta langkah Anwar memegang portfolio keuangan. Seorang Perdana Menteri yang mengawal Kementerian Keuangan mengulangi amalan era Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan ini adalah keadaan yang menyebabkan skandal 1MDB Datuk Seri Najib Razak berlaku. Semasa 1990-an, semasa Anwar menjadi Menteri Keuangan, terdapat juga skandal keuangan yang hebat apabila Dr. Mahathir Tun Daim, Zainuddin dan Anwar mempunyai kapitalis Bumi Putra yang digemari mereka. Sememangnya kleptokrasi di Malaysia tidak bermula dengan skandal 1MDB, katanya. Beliau turut mengkritik pelantikan Saifuddin sebagai Menteri Dalam Negeri, menyifatkan beliau sebagai ketua perusuh, merujuk peranan pimpinan PKR itu dalam menyerbu persidangan Asia Pasifik mengenai Timur 2 pada 1996 dan diadakan di Kuala Lumpur semasa beliau menjadi pemimpin pemuda UMNO. Memetik dakwaan Presiden International Republic Institusi IRI AS Daniel Twining yang membiayai pembangkang di Malaysia sejak 2002 melalui National Inward for NED, Puan berkata, perkara itu harus menyedarkan aktivis masyarakat sivil bahawa gerakan reformasi yang sebahagiannya dibiayai NED adalah kenderaan yang mudah untuk usaha menukar regen. Ini adalah masa yang sesuai bagi pembela hak asasi manusia yang serius merenung perjuangan gerakan reformasi yang berjalan sejak bertahun lamanya, kini membawa kita kepada berlakunya kebangkitan biadab ini dan bersedia untuk perjuangan seterusnya. Inilah masanya untuk rakyat Malaysia yang mempunyai agenda reformasi untuk merenung apakah sebenarnya reformasi, terutamanya bersih, apakah jenis pembaharuan yang mereka mahukan dan sejauh mana mereka berbeza bandingan dasar yang perjuangan Barisan Nasional. Menyeru pembaharuan dalam isu-isu seperti dasar yang berasaskan kaum, hak orang asli, takdir urus kerajaan tempatan, rasuah pendidikan dan ekonomi, beliau mengecam apa yang digelarkan sebagai penyertaan pemimpin masyarakat sivil ke dalam pentadbiran PH selepas PRU 14. Bagaimanakah gerakan reformasi boleh maju apabila pemimpin mereka secara terbuka mengambil peluang dan dengan senang hati menyertai kerajaan yang disifatkan eksploitatif? Adakah masyarakat sivil membantu bantahan terhadap PH yang melambatkan pelaksanaan tuntutan demokrasi? Dalam manifesto PH, masyarakat sivil mengharapkan pembaharuan transformatif yang serius yang akan membentuk semula institusi yang prinsip demokrasi sebenar dan menambah baik kehidupan 99% rakyat Malaysia, khususnya golongan B40. Ini adalah sebahagian daripada reformasi substantif sebenar yang diharapkan oleh masyarakat sivil daripada kerajaan, bukan reformasi mengitar semula muka sama bagi menjaga kepentingan ahli politik dalam kerajaan baru yang tidak stabil di peringkat negeri dan persekutuan.